Apa kata Nabi SAW? La u'tiyanna ar-rajula wa ghairu ahabbu ilayya minhu khasyata an yakuba wajhullah finnar. Sesungguhnya hampir sahaja, pasti sahaja aku akan memberi hadiah kepada seorang lelaki, sedangkan ada lelaki lain lebih aku sukai, kerana aku takut Allah campak wajah dia dalam neraka. Sebab tu ini sikap kita kasih saudara kita. Sebab kita kasih saudara kita seperti mana kita kasih diri kita sendirilah, kita kena berikan nasihat kepada dia. Kumpul, jangan keluar fatwa dulu. Balun dia teruk, tak, panggil berikan penjelasan. Mengapa ianya haram di sisi Islam? Pasal cerita hantu ni duk keluar habis tu. Selang-seli hantu lawak, hantu bonceng lah, betul. Congkak apa. Ni keluar Al-Hijab, nama punya bagus. Tengok iklan tekan Al-Hijab, iklan punya lah bagus, nama tajuk. Tapi dengar bunyi suara hantu lah dia, kita ui ni Al-Hijab cerita apa. Jadi hal-hal yang seperti ini, tuan-tuan dan puan sekalian, perlu kepada penjelasan dan penerangan. Jadi berbalik kita kepada pembahagian golongan-golongan Al-Haruriyah. Jauh problem. Jadi saya katakan tadi, tuan-tuan dan puan sekalian, golongan-golongan ini mereka meninggalkan ideologi mereka, mereka meninggalkan pemikiran mereka, yang mana pemikiran-pemikiran ini datang dengan bentuk dan wajah yang pelbagai. Tengok satu-satu, sikit-sikit je kita ambil. Sebab nak baca satu-satu ni 72 ke 72 ni, saya rasakan banyak daripada kelompok-kelompok ini, nama-namanya pun kita tak pernah dengar. Cuma ciri-cirinya kita ambil manfaat. Nombor satu sekali. Fa awwaluhum al-Azraqiyah. Al-Azraqiyah, pengasas dia Nafi' ibn al-Azraq, yang saya bacakan hadis daripada Abu Umamah al-Bahili tadi, yang beliau menyebut apabila matinya golongan-golongan Al-Azariqah ni, dibunuh daripada pancung kepala mereka, maka Abu Umamah tadi sedih dan berkata seperti yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar, anjing neraka, anjing neraka, anjing neraka. Mereka ini antara slogan mereka yang terkenal, kata Al-Imam Ibnul Jauzi, qalu la na'lamu ahadan mu'minan wa kaffaru ahlal qiblati illa man dana biqaulihim. Mereka ini berkata, kami tak mengetahui seorang pun daripada selain kami ini beriman. Mereka mengkafirkan ahli qiblah, yakni mereka mengkafirkan umat Islam, kecuali sesiapa yang bersama-sama di atas jalan mereka. Jadi orang lain semua kafir, orang lain semua sesat, seperti mana puak-puak Syiah pada hari ini. Tapi Syiah ni dia pandai. Syiah ada pelakon yang hebat, yang tiap-tiap tahun sewajan diberikan Oscar. Syiah memang hebat, dia memang pandai berlakon. Tuan-tuan dan puan sekalian, taqiyah adalah lakonan, taqiyah adalah pemalsuan, taqiyah adalah menzahirkan sesuatu yang sesuai dengan realiti, akan tetapi hakikat di hati mereka sesuatu yang berbeza. Sesuatu yang berbeza. Hakikat di hati mereka adalah pegangan mereka. Itu taqiyah. Nampak? Okey. Jadi ini adalah Al-Azraqiyah. Mereka mengkafirkan ahli qiblah kecuali orang yang bersama-sama dengan mereka. Syiah macam tu. Wal ibadiyah qalu man akhadha biqaulina fahuwa mu'min wa man a'rada anhu fahuwa munafiqun. Tuan-tuan dan puan sekalian, Al-Ibadiyah ni, ia adalah juga pecahan daripada Khawarij. Tapi dia ni ada sampai hari ni, yang bernama Ibadi, mazhab Ibadi, iaitu di mana? Di mana? Oman. Mazhab Ibadi, mazhab fiqh dia pun ada, mazhab akidah pun dia pun ada. Dan mereka ini adalah pecahan kepada kelompok Khawarij. Kata Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Athari yang meringkaskan buku yang kita bacakan ini, dia buat sedikit ta'liqat di bawah, kata beliau, wa qad bada'u yanshuruna fi hadzal 'asri afkaruhum wa yatba'una kutubahum wa yuqimuna al-mu'tamarat litawtid arkanihim falyahdhar ahli sunnati minhum. Sesungguhnya telah mula mereka menyebarkan pemikiran mereka di zaman ini. Mereka mencetak kitab-kitab mereka dan mereka mengadakan muktamar-muktamar untuk menegakkan rukun-rukun dan prinsip-prinsip mereka. Maka ahli sunnah berhati-hatilah dengan mereka, jauhilah diri daripada mereka. Tuan-tuan, saya dah pesan banyak kali dah, kita ahli sunnati wal jamaah ni, kita bukan rojak, ataupun kita bukan makan secara sembrono, makan je apa, makan tak.
Kita ahli sunnah, kita pilih kedai makan. Kita biar kita berjalan dalam perjalanan yang jauh sampai kita Merlu. Kita cari ikan apa? Ikan patin. Ikan patin masak tempoyak. Bukan saya maksud, saya bagi contoh permisalan. Maksudnya ahlu sunnati wal jamaah, dia kena memilih daripada siapa dia nak ambil ilmu, daripada siapa dia nak mempelajari ilmu. Dalam keadaan pada masa yang sama, dia wajib menetapkan kebenaran itu ada pada sesiapa sahaja. Tapi tetap dia kena pilih daripada siapa dia nak ambil. Dia kena pilih. Sebab tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada manusia yang dia cakap satu benar, 80 bohong. Satu je benar, 79 lagi bohong. Ada manusia yang cakap 50-50. 50 benar, 50 bohong. Adapun 50 yang dia faham, 50% lagi dia tak faham langsung. Dia duduk dalam kelas, dia tidak. Dia tak faham. Jadi tuan-tuan dan puan, hasil daripada perkara-perkara seperti ini berlaku, keadaan manusia yang pelbagai cara dan tahap pemikiran mereka, sudah semestinya agama itu disampaikan dengan bentuk yang berbeza. Jadi ahlu sunnah wal jamaah sentiasa berhati-hati dalam mengambil maklumat. Daripada siapa dia ambil? Sebab tu dia kena kenal. Sebab tu dia kena kenal daripada siapa dia ambil. Macam saya sebutkan pada sesi-sesi pengajian yang lalu, pada hari ini apabila sebahagian kelompok berdalilkan, berhujahkan sanad, aku mengaji ada sanad. Sanad aku ini sampai kepada Nabi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sanad tersebut, kalau dia kata aku ada sanad, orang di sini ada sanad, saya katakan sesungguhnya hadis itu telah menjadi palsu. Pasal apa? Pasal apa tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Buktikan kepada saya seorang per seorang, yakni setiap individu yang namanya tertulis dalam sanad tersebut. Siapakah mereka? Di mana mereka dilahirkan? Tahun bila mereka dilahirkan? Bila mereka wafat? Siapa guru-guru mereka? Siapa anak-anak murid mereka? Apa kata ulama-ulama hadis terhadap mereka? Kalau tak boleh, bererti sanad yang kita bawa tu dia panggil majhul. Majhul. Majhul tu tak diketahui. Mai mana? Duk tak duk muncul kita. Kita pun, kita dipercayai ke kita ni? Duk tengok beralih tak? Duk kedai pelita. Beralih tak pelita? Duk depan pelita tengok bola lah tu. Nak angkat sanad lagu mana? Sanad hang tu tak boleh pakai. La ilaha illallah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu benda ni berlaku. Benda ni berlaku dalam masyarakat kita pada hari ni. Orang angkat sanad. Aku ada sanad ni dari sampai kepada Nabi. Tok guru aku sampai kepada Nabi. Aku ada sanad sampai pada Abu Bakar. Aku ada sanad pada ni. Yang mana tujuan untuk menarik kepercayaan orang kepada mereka. Macam saya kata, ustaz-ustaz sunnah kita ni ramai yang ada sanad lah. Tapi saya yakin tak ada seorang daripada kita mengajak, okey, kita baca sanad dulu ya. Ni kita baca ni daripada sanad. Tak. Saya ada sanad kutub sitah 6 sampai kepada Al-Imam Al-Bukhari, sampai kepada Imam Muslim, sampai kepada Imam Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Ada sanad tu. Dan daripada mereka ini sampai direct pada Nabi SAW. Tapi nak bawa pergi keluar, tok guru pada tok guru saya tak kenal dah siapa. Sedangkan al-isnad silahul mu'min. Laula al-isnad fabi ayyi syai'in yuqatil. Sanad merupakan senjata orang yang beriman. Tanpa sanad dia nak berperang dengan apa? Masuk berperang, senjata hak kita guna tu kita kena tahu kita guna apa. Tahu kita guna apa? Tuan-tuan dan puan sekalian, senjata kan ni? Senjata. Lah, hang lipat buat pedang ni orang jentik gitu. Kita kena kenali senjata kita apa. Apa yang kita guna, bagaimana cara nak guna senjata. Tak apa, katakanlah kalau ini adalah senjata, bagaimana cara nak guna dia? Kita kena tahu. Sebab tu sanad digelar sebagai senjata. Sebab apa? Sebab kita tahu cara nak guna. Nak tikam kok mana, nak pegang kok mana.
Tapi kalau kita tak tahu senjata ni apa, dalam perawi-perawi dalam hadis sekok habuk kita tak kenal, macam mana kita nak manfaatkan sanad tersebut? Contoh bila kita kata macam ni, paling mudah sekali. Orang tu kata kat saya kan, dia tu bohong. Siapa kata? Tak tahu. Hang karut. Simple saja kita punya argument kepada dia. Simple saja. Kita menafikan perkataan dia sebab dia tak kenal daripada siapa dia ambil perkataan tersebut. Apatah lagi kita nak bawa agama ni. Dah lah bawa cerita-cerita karut. Cerita-cerita mimpi, tak habis-habis mimpi. Semua mimpi, jenuh lagu tu. Jadi lagu Jibril turun. Siapa lagu tu? La haula wala quwwata illa billah. Tuan-tuan dan puan sekalian, jadi kita berhenti di situ dululah. Jadi kita sampai al-ibadiyah. Nanti kita sambung lagi pada sesi yang akan datang insya-Allah. Bila tu? Minggu depan. Minggu depan sekali lagi. Ini ada beberapa soalan. Itu ada soalan lagi situ kan? 2. Bagi yang tu dulu. Bismillah. Anwar Al-Awlaki di label Khawarij. Tuan-tuan dan puan sekalian, sebenar pertama sekali, tugas dan tanggungjawab label-melabel ni tugas apa? Tugas kita mangkuk-mangkuk ni ke? Kita ada, bukan tugas kita, bukan tugas saya. Tugas label-melabel ini adalah para ilmuwan, para ulama Rabbani, yang mana mereka memberi nasihat kepada ummah dengan ilmu, dengan prinsip, dengan dalil, nas, Al-Quran, hadis, petunjuk para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka bertanggungjawab. Itu yang pertama yang perlu kita ketahui. Jadi sesiapa yang mereka berikan label, mereka berikan gelaran, bukan untuk menjadi satu perbualan di bibir-bibir kita. Dia cakap, oh dia ni Khawarij, dia ni Khawarij, dia ni Khawarij, oh Khawarij, ulang-ulang 40-80 juta kali. Dah. Untuk kita menjauhi pemikiran dan cara dia, jauh, tinggalkan, settle. Adapun kita yang nak menjadi membawa mulut kata cerok, pi sana pi sini, pi sana pi sini, duk sebut, kawan dah rahimahullah, dah meninggal dunia. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi pengampunan kepada kita semua. Tuan-tuan dan puan sekalian, pada pendapat peribadi saya yang meneliti sedikit sebanyak tentang Anwar Al-Awlaki, yang mana beliau terkenal dengan menceritakan banyak faedah-faedah daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau terkenal seorang yang pandai menceritakan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada masa yang sama, beliau memiliki pemikiran-pemikiran dan ideologi yang mana cenderung kepada takfiri, yakni mengkafirkan manusia. Tuan-tuan dan puan sekalian. Dan juga pada masa yang sama, kenyataan-kenyataan dan penceritaan beliau tentang sirah ada dalam beberapa bab. Mungkin beliau bukan merupakan seorang yang penganalisa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan ada cerita-cerita yang dhaif, bahkan sandarannya palsu kepada Nabi dan para sahabat juga dinukilkan dan dijadikan bahan penceritaan. Para ulama telah bercakap tentang Syekh atau Ustaz Anwar Al-Awlaki ni dah lama dah. Cuma CD dia masyhur, habis orang dengar pasal dia boleh cakap orang putih. Jadi dimanfaatkan, didengar oleh ramai orang. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, dah ditahzir lama dah daripada dulu lagi. Daripada mula-mula dia keluar, terkenal dia dengan penjelasan, penceritaan beliau tentang sirah. Para ulama telah bercakap, ditanya kepada para ulama. Jadi itulah yang sekadar yang saya tahu tentang beliau. Maka saya menyandarkan hal ini kepada ilmuwan-ilmuwan Islam yang mana mereka ada otoriti untuk memberi penjelasan kepada kita. Wallahu a'lam. Betul. Siapa perlu menerangkan agama? Adakah penyanyi atau pendakwah atau orang yang tahu dalam agama? Biasanya yang tahu cerita saja. Bismillah. Siapakah yang perlu menjelaskan kepada manusia tentang agama? Sebenarnya
semua wajib menjelaskan agama kepada manusia yang lain. Kita kena faham hadis Nabi SAW, balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Tapi ada orang kata sampaikan saja, bukan cerita, sampaikan daripada aku. Maksudnya Nabi kata hendaklah setiap kamu, ataupun Nabi kata hendak dibinanya Islam itu atas 5 perkara. Sampaikan, jangan kata apa-apa pun. Dibina ke atas Islam itu 5 perkara: mengucap 2 kalimah syahadah, kemudian salat, kemudian zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita sampai tak sampai agama? Sampaikan kan? Sampaikan agama. Adakah itu bukan merupakan penjelasan? Orang faham tak baca? Apa maksud kalam dalam bahasa Arab? Ni nak cerita kalam. Kalam tu apa? Kalam. Cakap tu apa dalam bahasa Arab? Al-kalam. Kata Al-Ajrumiyah dalam matan Al-Ajrumiyah, al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Ya, itu maksud kalam. Kalam itu adalah lafaz yang tercantum padanya al-mufid, dia memberi manfaat, memberi faedah bagi orang yang mendengar dia. Ada faedah. Contoh kalau kata aku apa? Tu belum cukup kalam lagi. Orang tak panggil kalam gitu. Nampak tak tuan-tuan dan sekalian? Itu adalah asal kalam. Aku ke apa? Itu orang tak panggil kalam. Kalam mesti dia murakkab, dia terhimpun padanya, ataupun dia murakkab, dia tercantum, yang mana hasil cantuman-cantuman tersebut ia membawa pengertian yang memberi faedah kepada kefahaman orang. Jadi bila saya sebut Islam itu dibina atas 5 perkara: pertama mengucap 2 kalimah syahadah, kedua solat, ketiga zakat, keempat puasa, kelima naik haji bagi siapa yang mampu. Kalam ke bukan kalam? Kalam. Faham ke tak? Mesej sampai ke tak ianya rukun Islam? Tu maksud balighu anni walau ayat, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Tauliah tu cerita ni, kita masuk kod tu. Ramai orang duk jawab saya orang ni. Isu tauliah. Kita ada beberapa orang tokoh, subhanallah, mereka menjawab, tapi tak apalah, tunggu pula jawapan kita. Tuan-tuan, itu tugas setiap individu. Cuma satu benda kita kena fahami. Bahawasanya apabila kita sampaikan kepada orang apa yang kita tahu, bukan kena tunggu semua kita tahu. Siapa boleh tahu semua benda? Mustahil semua orang boleh tahu semua benda. Takat mana yang mampu dia tahu. Satu. Kemudian di sana ada perbezaan antara orang yang dia menyampaikan benda-benda yang jelas di dalam agama, dan di sana ada orang yang mereka mampu melakukan analisa riwayat, analisa syarah satu persatu, kekhilafan, perselisihan di kalangan para ulama, mengajar. Maksud mengajar tuan-tuan dan puan sekalian, kita nak sampaikan ilmu kepada orang, kita nak memberi penjelasan kepada orang. Memang berbeza dengan orang individu perseorangan yang menyampaikan. Sudah semestinya yang mampu untuk mengeluarkan kenyataan, yang mampu untuk mengeluarkan fatwa adalah para ilmuwan. Ilmuwan ini terdiri daripada beberapa kategori. Ada ilmuwan yang dia merupakan muqallid saja, ikut je daripada orang yang sebelum dia kata. Satu. Ada ilmuwan yang mana dia ikut separuh-separuh. Apa maksud ikut separuh-separuh? Talfiq. Mana dia ambil yang ni, pendapat dia rasa pendapat ni kuat, dia ambil yang ni, ataupun dinamakan mereka ini sebagai muttabi'. Tapi beza talfiq dengan muttabi' lain. Begitu juga berbeza dengan tatabbu' rukhas, memilih kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh para ulama, hasil daripada ijtihad mereka. Mujtahid lain kategori kita. Kita ni pangkat muttabi', ikut berasaskan nas, ikut berasaskan dalil. Tuan-tuan, pada hari ni saya heran kadang-kadang orang cukup syok, orang cukup merasakan dirinya ilmiah. Kalau dia bercakap, kalau dia menjelaskan pasal agama,
Oh benda ni khilaf lah. Khilaf lah. Ada 18 pandangan. Pandangan pertama haram, kedua haram sikit, ketiga harus sikit, keempat makruh sikit. Tuan-tuan, itu bukan kebanggaan. Yang hebat yang digelar sebagai faqih zaman berzaman adalah orang yang mana dia menguasai pendapat-pendapat ini beserta penghujahan mereka, dalil-dalil yang mereka berikan, dan dia memahami wajhul istidlal, cara untuk mengeluarkan hukum daripada dalil-dalil yang disediakan oleh para ulama, dan dia memahami madarul khilaf, punca dan disebab-sebab berlakunya perselisihan. Itu baru faqih. Kalau takat hafal qaul, benda ni khilaf itu tak ada apa. Itu benda biasa, tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi itu ada, sudah semestinya ada perbezaan. Dan sudah semestinya untuk menyampaikan agama kena ada orang yang berilmu tentang agama. Tapi pada hari ini, apabila orang yang tidak ada ilmu, kita tak sandarkan hanya kepada pelakon penyanyi, tak. Ustaz sendiri. Yang macam saya kata tadi, Jibril turun. Itu siapa dia tu? Ustaz mengajar, Tok Syekh. Nak kira lagu mana? Bukan saja penyanyi, bukan saja pelakon, bukan saja ni. Masalahnya yang berlaku pada hari ini, ustaz sendiri tidak ada ilmu. Ustaz sendiri pangkat tinggi pula tu, Nabi tak baca Yasin sebab Nabi tak dan, sibuk malam Jumaat. Nabi banyak kerja. Ustaz takkan nak jawab soalan lagu tu. Kita ada video lah, ni orang rakam semua. Tuan-tuan dan puan sekalian, jadi ini masalah dia. Tu ustaz tu, hak tu tauliah besar. Yang tu tauliah dia dahsyat ha? Tauliah semua hidup, tak ada masalah. Jadi kita tak boleh nak hukum, nak kata hanya penyanyi saja ni, sekiranya dia ada ilmu untuk berkata-kata, memang dia berasaskan ilmu, berasaskan nas, siapa pun manusia bercakap, kita kena terima kebenaran dia. Tetapi adakah kita kata jom kita pergi buat halaqah kat rumah dia? Tak payahlah. Halaqah tu pun pergi carilah ustaz ahli sunnah wal jamaah, yang mana yang selamat pegangannya, selamat akidahnya. Itu yang paling penting. Wallahu a'lam. Sini dah berapa ni soalan sini. Bismillah. Ustaz, apa hukumnya seorang wanita keluar bekerja pada masa sekarang ini? Apa syarat-syaratnya? Itulah. Semua isu semua ni. Tuan-tuan dan puan sekalian, dunia pada hari ini tak ada siapa boleh kata bebas daripada fitnah. Mana-mana pun ada fitnah. Tuan-tuan, kita yang melepaskan isteri-isteri kita keluar tak payah keluar pi jauh-jauh lah, keluar pi kedai, keluar pi hantar anak sekolah ke, adakah bebas mereka daripada diperhatikan oleh mata-mata syaitan, mata-mata manusia yang pelbagai? Tak. Fitnah. Jadi kalau kita nak bercakap dari sudut hukum kita kena cakap betul-betul hukum. Keadaan sekarang wanita keluar bekerja pada hari ini, mereka bebas daripada fitnah. Bebas lah dah. Mereka berada di dalam fitnah yang berpanjangan daripada keluar pagi sampai kepada dia tak sedar, dia duduk make up dalam kereta tu, berhenti kat traffic light, buh dengan apa ni, nama lipstick lah apa kebalan, orang duk tengok depan belakang kiri kanan. Tuan-tuan dan puan sekalian, terdedah kepada pelbagai fitnah. Mata-mata manusia yang lihat. Sebab tu kata Nabi, wal ainani tazniyan fazinahuman nadhar. Kedua mata itu berzina. Zina mata itu adalah melihat. Sebab tu Nabi berpesan di dalam hadis ghaddul basar. Dalam Al-Quran Allah berpesan, jaga mata pandangan, tunduk mata pandangan. Sebab itu Nabi SAW, wanita yang pakai wangi-wangian mai ke masjid, Nabi halau balik. Tu wangi lah ni, kita tak payah naik motor. Dulu zaman saya naik motor, tahun lepas lah saya naik motor. Tahun lepas, awal tahun lepas saya masih lagi naik motor. Naik motor berhenti kat traffic light, bawa ada orang perempuan bawa motor laju. Lepas dia lepas laju kita tu, bau wangi tinggal kat belakang. Ini problem. Ini suatu problem, masalah.
Apatah lagi ada satu iklan dalam TV, saya baru tengok orang ni nampak dalam TV. Iklan. Kita heran, iklan tu tiba-tiba orang jatuh bangunan. Pom, pom, pom. Perempuan jatuh bangunan. Jatuh. Ai. Apa cerita ni? Duduk tengok tak? Tengok pasal lelaki tu pakai minyak wangi. Orang pakat terjun bangunan dihujani wanita dan abang lagu tu. Lah ni maknanya tujuan pakai wangi-wangian ni tujuan supaya diikuti, dihidu. Ai bahaya. Apa kata Nabi dalam hadis? Fahiya zaniyah. Idza ista'taratil mar'ah thumma marrat biqaumin yajidu rihaha fahiya zaniyah. Bila pakai wangi-wangian, seorang wanita itu memakai wangi-wangian, kemudian dia melalui satu kaum agar kaum tersebut mendapat wangian daripadanya, maka dia adalah ahli neraka. Jadi hati-hati pakai wangi-wangian ni, kita kena berhati-hati tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi saya berpendapat bahawasanya wanita yang keluar bekerja pada hari ini, dia tak bebas daripada fitnah. Jadi cara untuk mengelakkan diri daripada fitnah, pertama sekali berusaha untuk bekerja di tempat-tempat yang majoritinya ataupun kesemuanya adalah para wanita. Berusaha. Mungkin ada orang kata tak logik nak cari mana, tak ada dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan sekalian, ini adalah hakikat dan ini adalah fatwa dan ini juga adalah agama. Elakkan setakat mana yang kita mampu, kita dahulukan. Mungkin ada orang kata cara macam ni cara yang tak hidup dalam realiti. Walaupun cara yang tak hidup dalam realiti, tapi tuan-tuan dan puan sekalian, inilah agama yang sewajarnya kita berusaha ke arahnya. Usaha takat mana boleh usaha. Gamak-gamak tak boleh ni, tuan-tuan dan puan sekalian. Itulah manusia pada hari ini, kita terlalu yakin dengan keuangan yang kukuh, ekonomi yang kukuh, daripada kita yakin bantuan Allah Subhanahu Wa Taala pasti datang bagi penolong-penolong agamanya. Memang itu adalah hakikat. Memang manusia dia rasa lagu tu. Dia tak buat lagi ni, jenuh orang kami, bini aku tak kerja, jenuh ni apa? Bini aku tak ni macam mana? Lah ni kita orang sunnah ni ramai dah mengaji ramai. Pakat-pakat seorang sikit keluar dek, buat kindergarten, bini-bini kita hantar pergi kindergarten mengajar. Senang ajak budak-budak. Senang. Contoh saya bagi alternatif dan cara kita berfikir. Tapi perlu berusaha ke arah tersebut dan perlu berusaha untuk mengelak. Perlu, boleh tak ustaz bagi contoh pekerjaan yang sesuai untuk wanita pada hari ini? Tu saya kata tadi, kindergarten. Satu. Lepas tu mengajak di sekolah agama perempuan. Tu di antara contoh-contoh yang boleh kita diperbaiki. Lepas tu bekerja syarikat-syarikat salon. Salon wanita lah. Salon ataupun syarikat-syarikat apa ni yang bahagian kecantikan wanita, dengan syarat dia tidak terlibat untuk membantu apa ni memanjangkan rambut, sambung gigi, korek sana, korek sini, cucuk kembung sana, kembung sini. Tak terlibat dalam usaha-usaha seperti itu, maka tidak menjadi masalah. Cubalah buat. Saya kata kat kawan saya baru ni, saya pergi ke Brunei baru saya bawa balik. Dia ada gym. Tonton. Dia ada gym. Jadi dia lah sekarang ni alhamdulillah dia terima dakwah sunnah. So dia kata, macam mana ustaz, saya ada gym ni, macam mana nak settlekan gym saya ni? Music. Gym ni tempat angkat berat ni. Faham kan? Gymnasium. Bukan jin. Dia ada jin. Jadi saya kata kat dia, macam ni lah sahabat, muzik macam mana muzik? Muzik masih lagi. Perempuan saya dah hentikan, saya tak pergi masuk dalam tempat saya. Masalah gym ni perempuan dia macam sekali. Lepas tu orang kita pada hari ni tua-tua duduk di gym buat apa? Tua-tua ramai kelas mengaji agama. Dia pergi duduk kaya basikal. Pergi duduk menggatai tu. Aduh. Jadi saya kata kat kawan dia, macam mana? Muzik macam mana? Oh, muzik masih lagi lah. Lepas tu tutup aurat. Oh, nak payahlah ustaz kalau gym kita nak tutup aurat. Saya kata kat dia macam ni. Saya bagi idea, cadangan. Lah ni orang duk buat halal trip, halal hab, halal ni. Halal gym. Tuan-tuan, memang kita tak perlu letakkan nama Islam, bank-bank Islam. Tak perlu, sebenarnya memang tak perlu. Halal tak perlu. Tak perlu sekiranya kita telah menjadikan Islam sebagai satu cara hidup. Masalahnya kita pada hari ini, bila orang tak jadikan Islam sebagai satu cara hidup, alternatif dia, kita kena ingatkan orang, ini produk Islam, ini barang Islam, ini ada cop halal, ini halal. Itu kepentingan dia.
Walaupun saya lebih berpendapat halal tu tak payah bubuh cok haram. Sikit je lah. Makanan ni haram, senang orang tak makan. Kan? Jadi yang tak ada cok haram, maka ia adalah halal. Cara mudah lah. Jadi saya kata kat dia, cuba buat. Maksud halal gym ni maksudnya tempat kita pakai pakaian dia, kita ada tempel itu tentang aurat. Isu aurat. Berikan mereka, panggil Sultan Mai Rasmi buat gym yang tutup aurat, gym yang kita boleh berikan, sediakan alternatif. Ini satu idea, contoh. Kita kena kreatif lah. Dan kita kena ingat satu benda lagi, tak semua benda yang diharamkan kena ada alternatif lain. Ini penyakit kita. Bila ada tu benda diharamkan, dia kata kita kena cari alternatif lain, kita kena beri alternatif lain. Tak boleh kita buat macam tu je. Dah ada benda yang tak ada alternatif. Ganti dia buat baca Quran, cukup. Wallahu a'lam. Cuba fikir dengan kreatif insya-Allah. Tuan-tuan, bagaimana melaksanakan hukum wuduk ke atas orang bukan Islam, dan apakah sirah di zaman Nabi SAW, serta bagaimana baginda menghukum orang kafir? Semacam saja orang kafir dengan orang Islam dari sudut pelaksanaan hukum hudud, hukum had. Cuma di sana ada beberapa perbezaan dalam hukum qisas. Itu mungkin tak sesuai kita nak cerita lagi di sini. Cuma tuan-tuan dan puan-puan, hukum had ni dilaksanakan pada semua, seperti saya katakan tadi, dengan syarat kita memberi penjelasan. Sebab tu Nabi SAW laksanakan hukum had ni di mana? Di Madinatul Munawwarah. Dan hukum had ni, berapa banyak hukum had yang Nabi laksanakan? Yang masyhur rejam, yang masyhur hukum bunuh, iaitu orang Yahudi yang mana mereka telah mengkhianati perjanjian, mereka tentera dan sebagainya. Itu saja yang masyhur di zaman Nabi. Hirabah satu lagi, iaitu golongan yang rompak kisah unta, yang mana mereka Nabi terkena demam. Nabi SAW suruh mereka minum air kencing unta, susu dan air kencing unta yang dimiliki oleh seorang sahabat Nabi. Maka mereka bunuh sahabat Nabi, mereka ambil unta, mereka sembelih unta. Nabi laksanakan hukum potong tangan dan kaki dia, korek mata dah. Itu hukum yang Nabi SAW laksanakan. Jadi tak banyak Nabi laksana, sebab asalnya idra'u bil hudud. Hudud ni kita cuba, bukan cuba untuk tidak mensabitkan. Maksudnya sekiranya ada ruang-ruang syubhat, maka tidak dilaksanakan. Itu asalnya hukum Allah. Bukan cerita hang curi potong tangan, hang curi potong tangan, curi potong tangan. Tak semestinya kena tengok dia curi apa. Kalau dia curi kereta BMW kita X6, dia tak kena potong tangan. Pasal apa? Siapa suruh hang parking BMW luar jalan? Dia tak kena potong tangan. Tuan-tuan dan puan, walaupun kita letak dalam kereta tu duit 50 juta dalam kereta BMW, tak kena potong tangan. Pasal apa? Pasal dia tak termasuk dalam barangan yang hirs, yang terjaga, terpelihara. Terjaga ni dalam rumah, kita simpan dalam peti air ke peti mana apa? Simpan. Pasal nak kelirukan pencuri. Pencuri dia tak buka peti air. Dia buka peti besi. Nampak? Jadi itu hudud dilaksanakan hal seperti itu. Dah benda-benda luar tak boleh, dia kembali ganti kepada ta'zir. Kita tengoklah ni, orang kita buat ta'zir sendiri, tengok dalam YouTube. Pencuri peragut kena tangkap. Apa orang kita buat? Allah, dia kilah kepok jari. Dia kepok bagi patah semua, patok, katok, sepak muka. Baik hang potong tangan lagi baik. Nampak tuan-tuan dan puan? Manusia, serah kepada manusia melaksanakan hukum seperti itu, mereka mengikut hawa nafsu. Sebab tu tuan-tuan cuba tengok baik-baik hukum qisas contohnya. Hukum qisas dia lain daripada hukum hudud. Hukum hudud ni kalau telah disabit kesalahan sampai kepada pemerintah, haram tidak dilaksanakan. Maksudnya wajib dilaksanakan, haram bagi orang yang cuba lari daripada hukum ni. Tapi kalau masih tak disabitkan syubhat, ada unsur-unsur yang menidakkan, maka diharuskan kita batalkan kes tersebut. Itu hudud. Tapi qisas lain. Qisas tuan-tuan dan puan-puan sekalian harus bagi dimaafkan, bahkan dituntut kita memaafkan. Sebab tu hukum qisas ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian sangat dahsyat keindahan dia. Seperti mana berlaku di Saudi, yang mana seorang lelaki ni dia bunuh suami si perempuan ni pada ketika itu sedang mengandung. Maka ditanya pada ahli keluarga, semua tak maaf dah, ditunggu anak dalam kandungan tu. Anak dalam kandungan tu dah besar, dah baligh. Maksudnya dah lama pending kes ni dan tak dilaksanakan hukuman. Terlalu lama dah, kira berapa belas tahun tunggu anak ni baligh dulu. Tanya anak ni, masa tu dah cool habis dah, tak teringat dah perempuan dia mati.
Dia pun tak kenal apa dia semua. Tak apalah, aku maaf lah. Seorang maaf, yang lain tak maaf. Settle, dimaafkan. Bayar dia. Hukum Islam ni bukan duk kira nak tangkap bunuh kerat, tangkap bunuh kerat. Itu munafik. Allahuakbar. Asar sahabat, sebaik-baik lelaki adalah yang paling ramai isteri. Benarkah? Yang tu saya tak tahu. Wallahu a'lam. Saya kedudukan asar tersebut saya tak pasti. Saya tak tahu. Tapi hadis Nabi SAW, tazawwajul waludul wadud fa inni mukathirun bikumul umami yaumal qiyamah. Hendaklah kamu nikahi wanita-wanita yang bersifat kasih sayang, dan juga wanita-wanita yang dapat memberikan kepada kamu ramai anak. Dan sesungguhnya Nabi SAW bersabda, aku gembira di akhirat nanti kerana ramainya umatku, kata Nabi SAW. Ini soalan yang bagus ini. Assalamualaikum Ustaz, minta komen berkenaan dengan program ustazah pilihan di ustazah pilihan. Ustazah pilihan kacau. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebenarnya inilah yang berlaku apabila manusia jahil tentang agama satu, kemudian orang yang bercakap atas nama agama juga sebenarnya dia adalah ruwaibidah saja, rajul tafah yatakallam fi amril ammah. Dia seorang lelaki yang lekeh sahaja, tetapi dia bercakap tentang hukum agama secara umumnya. Apabila imam muda, program imam muda berjalan, ada sana sini imam muda, sana sini imam muda, mungkin kita tak nafikan ada beberapa kebaikan, ada beberapa manfaat, mungkin ada di sana, ada beberapa faedah mendidik imam-imam ni. Walau bagaimanapun, dalam kita memastikan menuntut ilmu agama ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia bukan lagu kita exam. Memahami ilmu agama, beramal dengan ilmu agama, dia bukan seperti peperiksaan. Faham tak peperiksaan? Peperiksaan ni kita masuk nak periksa esok ni, kita dah hafal semua ni. Mungkin kita hafal benda yang kita faham, mungkin saja tak faham. Ataupun dalam istilah yang ringkas kata orang Terengganu, hafal bodoh. Hafal bodoh, tak tahu, dia tak tahu maksud apa. Macam dulu saya dengar ada seorang apa ni, ada masa saya sampai mula-mula sampai di Madinah, ada orang daripada Kemboja, dia duk hafal ni buku nak periksa. Dia duk hafal pengertian tauhid. Tauhid berasal dari perkataan Arab wahada yuwahidu tauhidan. Bagi orang yang faham konsep, orang boleh tahu tauhid ni asal dari perkataan apa. Madrasah asal dari perkataan apa. Orang faham konsep, dia tahu. Okey. Tapi dia ni dia tak faham konsep tauhid. Dia ulang puluh kali riuh satu koridor, wahada yuhidu tauhidan, wahada yuhidu tauhidan, wahada yuhidu tauhidan. Dia papai dalam keadaan dia tak faham konsep. Memang dia tak faham. Papai bodoh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita nak buat program-program seperti ini, program-program yang perlu menampakkan kita kepada para juri, mengetahui, ingat maklumat yang disampaikan, bertindak baik, kemudian kita mendapat title salihah. Ini semua dia main daripada Akademi Fantasia. Ustaz-ustaz orang nak pilih penyanyi, ustaz pun nak pilih. Bahkan ada orang mencadangkan supaya imam-imam muda ni mereka diberikan jawatan mufti. Tuan-tuan, saya nak masuk. Pasal kita apa yang dapat tauliah, masuk-masuk saya menang lah. Wallahu a'lam. Jadi bukan saya bergurau saja. Saya tak maksudkan mereka mungkin insya-Allah ada ilmu mereka, ustaz-ustaz yang berada yang mengajar mereka. Mungkin ia merupakan satu kursus intensif memberi semangat kepada orang, tapi saya melihat sebenarnya ia bukan merupakan satu cara yang baik untuk mengenal pasti, apatah lagi wanita, perempuan. Tuan-tuan dan puan sekalian, geng-geng lelaki ni pakat buka surah Abad tiap hari. Tengok, oh ya aku harap dia ni menang. Pasal apa? Segak. Jadi ini problem. Nanti dia pakai ada pula. Pilih imam muda, pilih ustazah salihah. Maksudnya dia akan mergekan, hubungkan sekali. Lagi gosip sana gosip sini, kacau.
Tapi walau bagaimanapun, saya menasihati diri saya sendiri dan tuan-tuan dan perempuan semua, sahabat-sahabat sekalian, bila berlaku isu-isu seperti ini, program-program seperti ini, sepatutnya pihak-pihak yang berwajib, khususnya agamawan, mereka berhimpun, berbincang. Kalau kita bagi dekat televisyen, semua program mereka nak buat. Kita kena berbincang. Jangan jadikan Islam tu sebagai satu benda yang sempelan saja. Jadikan dia sebagai satu program reality TV. Jadi ini seolah-olah satu permainan untuk nak memilih seorang ustazah. Kita nak kena ada program-program seperti ini. Apatah lagi dihias, di make up bagi elok-elok. Bedak tu dia. Kita tak akan masuk sat pun dia tempek kat kita tu. Dia tak sangka-sangka berdaki-daki habis apa ni, kulit habis nak habis jerawat apa semua tak biasa pakai, tubuh bedak. Make up kita tak sangka. Tuan-tuan dan puan sekalian, apatah lagi ni nak pakai berhias, bermake up dan sebagainya, kemudian ditonton oleh berapa ramai manusia-manusia yang mana melihat, ada yang melihat dengan mata yang baik dan ada yang melihat dengan pandangan-pandangan berunsur syaitan, yang mana kesannya benar. Kata Nabi SAW, al-ainul haq, kebenaran itu ataupun pandangan mata berunsur syaitan itu kesannya sangat benar, kata Nabi SAW. Jadi saya sarankan ustazah-ustazah yang ada di sini tak payah pilah. Sagi daftar pening Ustaz Usin nak menjawab. Pagi tadi dalam perancangan tanyalah ustaz last tiba sebelah. Pagi tadi dalam perancangan tanyalah ustaz itu berkata bahawa perbuatan menggerak-gerakkan jari adalah antara yang membatalkan solat. Ibu saya pula adalah peminat setia rancangan itu dan telah bertanyakan saya tentangnya kepada saya. Menggerak-gerakkan jari, kalau menggerakkan tangan begitu boleh tahan kira. Ni menggerak-gerakkan jari, dia tak tahu kot. Kita bersangka baiklah dia tak tahu bahawasanya benda ni perselisihan berpunca daripada hadis Nabi SAW. Ijtihad para ulama tentang hadis. Memang kita tak nafikan bahawasanya hadis yang menyatakan isyarat, Nabi isyarat, ia lebih banyak datang daripada riwayat Muslim, datang daripada riwayat imam-imam yang lain. Berbeza dengan hadis Nabi SAW menggerak-gerakkan, ia datang dengan satu riwayat. Jadi kerana itu ulama-ulama terdahulu sebilangan besar daripada mereka menilai bahawasanya hadis menggerak-gerakkan jari itu adalah dhaif kerana riwayatnya menyelisihi riwayat yang lebih banyak jumlahnya, yang lebih dipercayai perawinya. Walaupun riwayat menggerak-gerakkan jari itu riwayat daripada orang yang thiqah, yang dipercayai, tapi pasal dia menyelisihi, maka dia termasuk dalam kategori hadis syadz dia panggil. Walau bagaimanapun Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau juga dengan ijtihad beliau menjawab bahawasanya syarat-syarat syarat-syarat hadis adalah mukhalafah, berlaku pertembungan, perselisihan, percanggahan yang tak mungkin di sana dilakukan kombinasi, tak mungkin. Hadis ni dia kata boleh buat kombinasi, boleh apa? Dia kata erti isyarat adalah dengan menggerak-gerakkan. Seperti saya kata saya bagi isyarat dekat si fulan dengan tangan, buat macam mana? Kalau isyarat macam ni, no. Tapi kalau isyarat macam ni, yes. Jadi bagaimana bagi cara isyarat? Jadi Syekh Al-Albani rahimahullah melihat bahawasanya erti memberi isyarat dengan jari itu ditafsirkan oleh hadis ini, iaitu menggerak-gerakkan. Maka hadis ini kata Syekh Al-Albani ziyadatu thiqah, dan Syekh Al-Albani menghukum hadis ini hadis hasan li ghairihi menurut ijtihad beliau. Ziyadatu thiqah itu penambahan dilakukan oleh orang yang dipercayai. Jadi maka menggerak-gerakkan, itu pandangan Syekh Al-Albani, menggerak-gerakkan. Dia bukan menggerakkan saja, menggerakkan mungkin sekali, bergerak mungkin sekali, tapi bila disebut dia yuharriku, menggerak-gerakkan. Walau bagaimanapun ia adalah perselisihan yang ni yang kita katakan tadi tuan-tuan muslimin, perselisihan yang tak sewajarnya membawa kepada perpecahan. Kalau macam ni buat perpecahan
Ni gerak gerakan jari batal solat. Pecah tak pecah? Pecah. Tapi kalau dia kata khilaf, saya melihat yang lebih tepat adalah mengisyaratkan no problem, tak ada masalah. Jawapan tersebut harus dihormati. Tapi bila hang abang batal solat orang, oh habis mayang di Al-Khadim ni, tak usin lagi kuat kau. Jadi pula Allahu a'lam. Tak apalah, saya rasa cukup dulu setakat tu tuan-tuan dan sekalian. Kita berhenti di sini dulu, terlebih kurang saya gurau. Saya mohon maaf. Last pengumuman penting. Insya-Allah 16 hari bulan, sahabat-sahabat sekalian, 16 hari bulan. Saya rasakan ramai yang dah dengar mungkin sebelum ni, saya dah jelaskan. 16 hari bulan ni akan diadakan satu program untuk kita membantu sahabat kita, Radio Hang. Dah dengar Radio Hang? Bukan radio aku, Radio Hang. Radio Hang ni radio di apa ni, Batam. Radio ni diasaskan oleh seorang lelaki yang bernama Pak Zain. Saya cerita sejarah radio ni sikitlah. Nanti akan depa akan cerita balik. Pak Zain ni dulu pemain gitar bass. Saya pun tak tahu, tapi dia habaq gitar bass. Gitar bass tu bunyi macam bass kot. Kan? Bunyi bass macam mana tu saya tak tahulah. Dia pemain gitar bass dan dia mendapat lesen radio FM Batam, yang mana radio muzik. Dia macam era Hot FM. Dia macam radio tu lah, muzik, hari-hari muzik. Kemudian dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, dia pergi Mekah. Dia terdengar ceramah seorang ustaz yang bernama Ustaz Abdul Hakim Amir Abda. Dia dengar ceramah, lagu sedap. Bukan ustaz tu berlagu, tapi maksudnya macam sedap macam sedap ceramah si ustaz ni. Kemudian dia kata, dia minta izin, Ustaz Abdul Hakim, Ustaz, saya nak minta izin Ustaz nak siarkan ceramah Ustaz dalam saya punya radio. Ustaz Abdul Hakim mana tahu radio dia radio muzik ke radio apa ke. Ustaz Abdul Hakim, tak apa, you nak dakwah, tak apalah, siarkan, no problem. Siarkan, lama-lama dia kuih minat. Daripada program muzik banyak, keluar ceramah kuih banyak. Lah kali haram terus muzik. Tapi lesen FM masih ada. Jadi sebab itu radio dia mendapat siaran, orang Johor boleh dengar, orang Singapura pun boleh dengar radio dia. Di mana sekarang ni dia siarkan ceramah-ceramah, program-program ilmiah, program-program sunnah. Bahkan sekolah taska Islam sunnah pun live, ustaz mengajak tu live. Budak-budak, ya ustaz, bunyi-bunyi dalam radio. Siapa nak dengar mengaji di sekolah, dengar radio. Jadi okey, saya melawat tempat mereka 2 tahun yang lalu. Pak Zain ni dah berusia dia. Jadi dia membesarkan tempat dia. Beberapa tahun dulu tempat dia terbakar. Jadi menyebabkan dia terpaksa bina 2 tahun lepas satu tempat yang baru, memang besar sungguh. Memang di situlah rakaman, di situlah studio, di situlah kedai menjual buku, di mana hasil jualan tersebut tampung untuk maintenance tempat dia dan radio dia. Jadi memang sangat aktif. 2 radio aktif, paling aktif di Indonesia, radio sunnah. Satu radio Hang dan satu lagi radio Rotja. Tapi yang mengepalai pada hari ini radio Rotja. Sebab ramai ustaz-ustaz sunnah ni duduk di Jakarta, duduk di sekitar apa ni, dia panggil Jawa apa? Jawa Tengah. Bogor dan sekitar dengannya. Adapun di Batam ni dia jauh lah, dekat Singapura sikit. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan sekalian, oleh kerana mereka mengalami masalah keuangan, jadi mereka meminta tolong sahabat-sahabat kita supaya diadakan program tertentu untuk mereka buat sedikit kutipan untuk mereka. Ini bukan kutipan lepas ceramah ni. Ini kutipan untuk membantu radio mereka. Jadi kita telah, sahabat kita melalui Ustaz Rasul Dahri, alhamdulillah, Al-Fadhil Ustaz Rasul Dahri telah menjemput Al-Fadhil Ustaz Abdul Hakim Amir Abda, orang yang mana merupakan penceramah yang disiarkan ceramahnya buat pertama kali dalam radio muzik. Penceramah ni dia tak ada selamat beramal, dia tak ada yang tu. Ceramah ni dia penceramah yang sunnah. Ceramah sunnah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, penceramah ni Ustaz Abdul Hakim Amir Abda, dia akan turun mai.
dia akan turun mai dan dia akan memberi ceramah pada hari tersebut. Cuma macam biasalah orang duk buat jualan amal, jual meja ni, maka kita pun melakukan konsep yang sama untuk membantu radio hang. Maka ada meja yang 2,000, ada meja yang 5,000 dan ada meja yang 10,000, juga dijual kerusi demi kerusi. Siapa yang nak beli, dan ia merupakan sumbangan dan sedekah langsung kepada mereka. Sedekah kepada mereka, mereka akan mai sendiri dan akan diberikan bantuan kepada mereka. Cuba kita bayang dengan sumbangan kita, as-sunnah, Al-Quran dan as-sunnah disampaikan. Yang ni dia panggil mesin pencetak wang. Mesin pencetak wang. Di mana kita duk tidur, duit kita duk berjalan. Mau gitu? Kita mau, tuan-tuan dan puan sekalian. Mesin pencetak wang sunnah sampai melalui sumbangan-sumbangan yang kita berikan, maka ini yang kita harapkan. Hadis-hadis Nabi dan ayat Al-Quran sangat banyak menceritakan tentang kelebihan dan fadilat bersedekah. Jadi bersedekahlah, bersedekahlah dan jadikan kita ni ringan tangan untuk bersedekah, untuk menghulurkan bantuan kepada sahabat-sahabat kita. Kita perhabis duit beli, ikuti perkembangan handphone BlackBerry. Kita perhabis duit bayar nak beli game Angry Bird. Habis ni main perhabis ni nak beli. Takat-takat meja 200, 2,000 tu, no problem saya rasa. Kita boleh saja. Jadi saya rasakan iPad, tuan-tuan dan puan sekalian, kita bukan nak paksa ke apa-apa ke, tapi sebagai satu muhasabah untuk nak sebarkan dakwah ni. Untuk nak sebarkan dakwah ni. Jadi saya menuntut diri saya sendiri dan tuan-tuan dan puan sekalian semua, marilah sama-sama kita menderma untuk saudara kita, untuk sahabat kita yang mana mereka berusaha untuk menyebarkan dakwah sunnah melalui cara dan kemampuan mereka. Lepas tu kita buat lawatan ramai-ramai, kita pergi melawat tempat mereka. Kami dah lawan bola dengan mereka, kami menang. Ya. Ya. Dah tak payah tu. Yang tu dah selebriti. Okey, saya cukup dulu setakat tu. Kita tangguh di sini dulu. Terlebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.